Aduh. Lepas tu apa tu? Minggu ni minggu you all last kan kat kampus? You all 7 minggu Budak ke 14 minggu? sivil, budak FKA je benda dengan FKA, FKE. Oh, yang lain-lain memang stay sampai 14 minggu? FKK dengan FKM minggu 8 masuk sini. Okay. Zafi dah masuk lah Zafi. Uzma dah masuk Uzma. Uzma kelas 1 ni Zafri dia FKA kalau tak silap. Siapa MT ada dah ni questionnaire? Mau dia nak questionnaire? Apa benda? Soal sidik untuk program 19. Oh, saya hantar email kat benda. Link dia mana? Link dia. Bagi link kat kawan. Kejap. Bagi benda link tu nak jawab. Hari ni follower Mendoza tu dah ramai dah. Adam Rabili ada? Ada benda. Adam Rabili baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min azaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Thank you Adam. Okay, sementara kita tunggu Aisyah tengah ni buat question. Alright, siapa hari ni group presenter? Group presenter hari ini nak boleh sebut nama ke? Alright, hari ni yang presenter Teori Holland, Siti Aisyah Syabuddin kan? Siti Aisyah Adnan, dah. Benda dah. Dah. Akmal Ali dan Ada Rabili pun dah. Aisyah Atira. Aisyah Atira, tu tak ready lagi Aisyah Atira? Ada benda. Dia jangan ikut tarikh yang kita plan awal tu. Kalau group dah habis present kelas, kalau group dah habis present, you yang ke depan tu memang terus present. Memang dalam kita punya perancangan awak punya group 15 Disember. Tapi kena ikut. Kawan dah habis present, terus present part awak dah. Macam tu. Okay, hari ni present Aisyah Atira dan Ayu Atikah. Okay, Syafiq Daniel dah siap slide Syafiq? Uish, lambat lagi benda. Awak nanti tapi idea dah ada dah. Awak proses tu. Dia macam ni, macam Syafiq Daniel, tarikh yang exactly 22 Disember is it? Tapi kan dah ke depan kita punya kelas ni, terus present. Faham? Hari ni Aisyah Atira dan Ayu Atikah. Sementara boleh tunggu Aisyah buat link untuk ni. Saya dah letak link dekat chat box. Okay, semua pelajar tolong isi link penilaian untuk program yang 19 hari tu. Boleh bagi masa 5 minit untuk isi? Bunda tak dapat link, terkeluar mic. Oh, terkeluar mic. Sekejap, boleh copy balik kat chat. Sekejap lah, boleh bagi dekat group lah.
Okay, kat group ada, dekat chat pun ada. Okay, isi survey tu dulu. Sekejap Ayu Atika bagi kawan-kawan isi survey tu. 8.15 kita mula. Awak present. Ha? Tak apa, boleh bagi masa. Isi Google Form. Okay, semua isi yang link tu kat ruangan chat ada. Lepas tu ada juga dekat ni. WhatsApp group Dah bonda. Alright, dah. Hari ni satu group je akan present. Jadi insyaAllah cepatlah kita habis kelas. You all minggu ni minggu lain. Oh, dah tanya tadi kan. Siapa yang stay? Saya. By the way, you all tak nak ke masuk pertandingan sukan tu? Yang unit sukan anjurkan tu. Boleh main netball. Saya masuk bonda. Boleh main futsal. Tak nak create ke team peers? Corok pun corok lah. Baju dah ada. Siapa yang nak masuk tadi? Siapa yang masuk tadi? Saya, tapi saya masuk dengan classmate lah. Cukup lah group of lah. Masuklah you all. Enjoy. Alah-alah unit sukan dah anjurkan program tu. Join je. Boleh? Okey. Nur Ayu Atika, Mak Nur dan Asya Atira Abdullah akan menyampaikan presentation tentang tajuk kemahiran dalam counselling. Okey. Teruskan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini saya Aisyah Atira dan Ayu Atika akan membentangkan tentang tajuk kita orang berkenaan kemahiran kaunseling. So, apa itu kemahiran dalam kaunseling? Kaunselor perlu mengetahui dan mempunyai kemahiran asas kaunseling bagi melancarkan perjalanan sesi yang akan dikendalikan olehnya. Sebelum beri perkhidmatan kaunseling, kaunselor perlu terlebih dahulu menguasai beberapa kemahiran asas. So, apa kemahiran asas dalam kaunseling tu? Yang pertama, kemahiran mendengar. Kaunselor perlu mendengar apa yang dikatakan oleh klien dan mendengar bahasa badan klien. Dan yang kedua, kaunselor hendaklah meminimalkan soalan agar klien tidak merasa dirinya ditemuduga pada peringkat awal sesi. Yang ketiga, kaunselor perlu beri tumpuan dari segi fizikal, emosi dan perasaan untuk memahami dan mendapatkan mesej yang hendak klien sampaikan. Seterusnya, untuk mendapatkan maklumat, kaunselor perlu memberi fokus iaitu dari segi lisan dan juga bukan lisan. Lisan adalah mudah difahami. Slide ni view slide boleh? Okay. Cun. Dari segi lisan, yang ini mudah difahami melalui kata-kata dan sebutan. Bukan lisan pula memerlukan kaunselor mendapatkan mesej secara tidak langsung melalui penggunaan bahasa isyarat yang dipersembahkan melalui pelbagai cara, iaitu contohnya mendakap tangan, senyum dan marah. Kaunselor perlu mengelak daripada membuat penilaian awal terhadap klien. Seterusnya, Yang kedua iaitu kemahiran membina hubungan. Kaunselor perlu memberi kata-kata perangsang kepada klien supaya sentiasa tenang dan berfikiran positif. Kaunselor perlu berusaha membina suasana persekitaran yang kondusif dan meyakinkan serta menunjukkan kemesraan kepada klien. Perhubungan yang baik adalah melalui beberapa pelakon yang berikut. Kemesraan perhubungan dalam pertemuan, klien berkongsi masalah tanpa ragu dan tanda kepercayaan lahir disebabkan penerimaan tanpa syarat oleh kaunselor. Penampilan diri, ekspresi muka, eye contact, senyuman dan cara duduk pun memainkan peranan. seterusnya, konfrontasi. Konfrontasi ni ialah kemahiran ni dilaksanakan setelah terbentuknya hubungan yang baik antara klien dengan kaunselor. Semasa kemahiran konfrontasi dijalankan, kaunselor harus menggunakan nada yang lembut dan juga mengandungi unsur ambil berat agar mesej yang disampaikan oleh kaunselor tidak disalah tafsirkan oleh klien. Tujuan kaunselor mengadakan kemahiran konfrontasi adalah untuk memberikan klien satu pandangan lain dalam usaha meneliti diri dan membantu klien melihat dirinya dengan lebih tepat. Tujuan konfrontasi mengikut Isyamuddin Haji Ismail 1999 adalah seperti berikut. Yang pertama, membantu klien menerokai bahagian-bahagian perasaan, pengalaman dan tingkah laku yang klien sendiri merasa berat untuk menghadapinya. Yang kedua, menunjukkan kepada klien apa yang sedang berlaku kepada dirinya. Yang ketiga, mengurus kesenyapan yang biasanya berlaku semasa sesi kaunseling apabila klien berfikir tentang beberapa idea yang sedang dibincangkan. Seterusnya, parafrasa. Kemahiran memparafrasa ni ialah respon kaunselor setelah mendengar isi dan memerhati tingkah laku klien. Membuat parafrasa adalah penting untuk menunjukkan kaunselor mendengar dan memahami apa yang dikatakan oleh klien. Parafrasa sangat sesuai digunakan di peringkat awal hubungan kaunseling kerana parafrasa merupakan pertanyaan semula kenyataan dan mesej yang dibawa oleh klien untuk mendapatkan kepastian. Dengan parafrasa, kaunselor dapat mengelakkan kekeliruan dan ketidaksefahaman. Seterusnya, kemahiran yang kelima, kemahiran menyoal. Bertanya merupakan kaedah yang paling banyak digunakan dalam sesi kaunseling. Soalan yang dikemukakan oleh kaunselor adalah tujuan untuk menggalakkan klien meneroka diri. Kaunselor perlu memastikan soalan yang ditujukan adalah sesuai dan mudah difahami. Terdapat 3 jenis soalan, iaitu soalan terbuka, soalan tertutup dan probing question. Soalan terbuka ni untuk menggalakkan perbincangan, penjelasan dan huraian daripada klien. Contohnya, bagaimanakah kejadian itu boleh berlaku?
kita kena gunakan tanda soal pada hujung ayat. Siapa, apa, di mana dan bagaimana. Soalan tertutup, soalan yang menghadkan kepada satu atau beberapa perkataan sahaja. Contohnya, adakah anda datang bekerja semalam? Soalan tertutup ni untuk mendapatkan kepastian bagi sesuatu fakta dan mendapatkan maklumat yang khusus. Contohnya, bila perkara ini telah berlaku. Yang ketiga, probing question. Bertanyakan soalan yang lebih spesifik. Soalan tersebut penting untuk memahami situasi klien. Contohnya, mungkin puan boleh mulakan dengan memberitahu saya umur anak puan. Yang seterusnya, kemahiran yang keenam. Kemahiran merumus. Rumusan boleh dilakukan pada awal, pertengahan atau di akhir sesi. Rumusan pada akhir sesi adalah rumusan bagi keseluruhan isi. Antara tujuan merumus ialah menghubungkait beberapa elemen daripada mesej klien dan juga mengenal pasti isu yang konsisten. Sekian, terima kasih. Okay, thank you so much. Ada berapa awak punya kemahiran asas? Ada 6. Dia ada 10. Okay, tak apa. Okay, start dengan soalan. Nanti Bonda bantu. Sebab banyak yang tak detail kat awak ni. Soalan pertama daripada Noliana. Soalan pertama, mengapakah seseorang kaunselor perlu menguasai kemahiran-kemahiran asas kaunseling individu sebelum menjalankan sesi kaunseling? Jawapannya, dia melawan ni. Jawapannya, kita sebagai kaunselor ni perlu untuk menguasai kemahiran asas kaunseling. Sebab kalau tak kita tak kuasai kemahiran tu, macam mana kita nak bekerja dengan klien tu? Macam mana kita nak bantu klien tu? Jadi kemahiran asas kaunseling ni sangat penting untuk kaunselor tu kuasai. Buka gambar Tika dengan Aisyah. Okay. Terusnya, Okay, Bonda respon. Okay, kemahiran asal untuk soalan pertama daripada Noliana. Mengapakah seseorang kaunselor perlu menguasai kemahiran asal kaunseling sebelum menjalani sesi kaunseling? Okay, kemahiran asal dia macam tools, tau. Kalau kita jumpa doktor, normally kalau kita jumpa doktor tu ada apa? Ada apa Atika? Kalau doktor bagi apa biasa? bagi ubat. Okay, good. Bagi ubat. Jadi kalau kaunselor kita tak bagi ubat, kita bagi tools. Tools tu maknanya antaranya adalah kemahiran asas. Kemahiran asas pertama kena mendengar, betul? Macam yang awak present tadi. Mendengar. Lepas mendengar, kita harus memberi maklum balas, betul? Dia tak boleh dengar, dia tak boleh tidak membalas. And then at the same time melayan. Yang awak tanya tadi macam parafrasa, refleksi, dia lebih kepada melayan. Kalau mendengar ni, mendengar tu yang kita ada parafrasa. Okay, parafrasa tu contohnya kita ulang balik klien tu cakap. Contohnya Atika kata, saya malas nak pergi kelas. Ulang balik soalan tu. Tadi Atika cakap, Atika malas nak pergi kelas. Bagi kadang-kadang klien, dia cakap dia lupa. Kan kadang-kadang ada setengah rakan-rakan awak kalau mengadu apa-apa, dia cakap laju. Wait. Kadang-kadang kita cakap, wait. Tadi bukan kau cakap ni ke? Aku ada cakap. Dia pun terlupa. Itu parafrasa. Jadi kemahiran asal dia adalah kemahiran apa? Mendengar, maklum balas, melayan. Tu paling penting lah. 3 poin tu memang paling penting sebab dia ada guideline. Bayangkan kalau you datang jumpa seseorang, orang macam tak mendengar. Dia jadi tak ada, awak macam cakap dengan tiang, mula nak cakap macam dengan tiang gol je, macam tu. Alright? Okay, Noliana menjawab tak? Menjawab. Okay. Seterusnya soalan Syafiq Daniel. Okay, jawab Atika. Bonda bantu jawab-jawab sebab slide dia tak lengkap. Okay, Aisyah mana? Okay, yang kedua, Syafiq Daniel. Ya, soalannya penting atau tak adanya konfrontasi dengan klien secara selamat, tak provoke diorang. So, penting sebab klien datang kaunseling dengan kita untuk bagi tahu masalah, untuk kita bantu diorang selesaikan masalah diorang. So,
konfrontasi dengan secara selamat, tak provoke diorang, buatkan diorang selesa nak luah dia punya masalah dengan kita. So, tu penting untuk dalam kaunseling. Bagi contoh. Bagi satu situasi Syafiq, awak nak confront tentang topik apa? Confront tentang mental illness lah, macam apa yang contohlah saya pergi jumpa satu kaunselor cerita tentang saya punya anxiety, mental illness lah. Lepas tu saya nak dia faham tanpa dia provoke saya. Macam kan setengah kaunselor walaupun dia ada lesen tapi dia masih stick dengan benda tradisional. Macam you kurang agama, you tak solat, you kurang doa. Itu kan sedikit sebanyak dah memprovoke klien. Jadi macam mana kembali pada soalan saya lah, macam tu lah. Maksudnya adakah confront tu provoke? Macam tu lah. Kan kita pergi dekat kaunselor, kita nak tanya pendapat, tapi diorang gunakan apa yang kita ada ni sebagai nak provoke kita. Macam ada mental illness tu dikaitkan dengan tak cukup iman, tak baca Quran. Stigma. Stigma. Tapi mereka guna tu untuk provoke klien. Okay. Buka slide Atika, buka slide yang konfrontasi. Thank you. Buka slide konfrontasi. Sebab ni nanti sebagai pemimpin rakan sebaya, kita macam mana nak attract. Mana Atika dengan Aisyah ni? Buka slide yang bahagian slide konfrontasi. Okay. Tengok tujuan. Membantu klien, okay, jawab yang kat situ. Membantu klien bahagian perasaan, pengalaman, tingkah laku klien merasa berat untuk menghadapinya. Menunjukkan kepada klien apa yang sedang berlaku pada diri klien. Okay, sebab tu ada teknik bawah tu, dia ada teknik senyap. Konfrontasi tu dia yang macam Syafiq cakap tu, dia lebih kepada stigma. That's not konfrontasi. Bila dia ke arah provoke tu, dia stigma. Tapi konfrontasi ni adalah contoh. Klien cakap, klien hadir, Syafiq cakap, saya memang tak suka dengan Atika ni. Saya tak suka dengan Atika, tak suka dengan Atika. Lepas tu, macam mana kaunselor nak confront dia? Okey Syafiq Daniel, anda menyatakan anda tidak suka Atika. Tapi sepanjang sesi bersama saya selama 20 minit, awak telah sebut nama Atika sebanyak 15 kali. Betul ke awak tak suka dia? That is confront. Contoh, tu contoh. Boleh Syafiq? Boleh. Yang macam Syafiq cakap tu betul. Ada setengah, tapi tu dia bukan confront tau sebenarnya. Itu adalah stigma. Dia tak menggunakan teknik confront, tapi dia dah meletakkan stigma. Syarat utama klien adalah penerimaan tanpa syarat. Dia datang macam mana pun, teruk macam mana pun, dosa dia tinggi besar macam mana pun. Sebagai kaunselor, kita tak menghukum dia. Dia teroka. Kaunselor lebih kepada teroka. Sebab tu kemainan asal adalah mendengar, maklum balas, sebab kita nak teroka. Sebab tu kadang orang rasa macam kaunselor buang masa lah, why you buang masa. Terus jatuh hukum je lah, lambat lah nak teroka-teroka, nak bagi dia bercerita. Tapi bila kita teroka, touch tak tentang pemikiran. Pemikiran maksud benda kita akan touch tentang kognitif. And then touch tak tentang dia punya emosi. Touch benda yang dia tengok neutral tapi mungkin dalam sesi dia terus menangis. Walaupun dia datang dengan tenang apa semua, tapi bila sesi dia terus nangis. Emosi kita touch. Dan tingkah laku dia selari tak dengan emosi dan pemikiran. Contoh, dia tengah menangis tapi dia ketawa. Menangis bersungguh-sungguh. Bukan, dia ketawa bersungguh-sungguh tapi air mata dia keluar berjurai-jurai. Jadi tak kongruen dia punya sifat dia dari segi pemikiran, tingkah laku dan kognitif. Kita boleh baca dia punya body language kat situ. Alright? Okay, Aisyah Atira dengan ni, Atika dia dah berdebar. Soalan kau ni sebab tu boleh cakap kalau present kena study banyak. Nanti kalau nak jawab, you smooth je. Okay, seterusnya soalan daripada Nordiana Rashidi. Thank you Syafiq. Alright. Okay. Atika? Mana budak dua orang ni? Atika dan Aisyah? Mana presenter ni? Hello? Ya bunda. Jangan off. On. Noriana pula, Aisyah.
Nurdiana, adakah klien perlu memberitahu semua masalah kepada kaunselor walaupun klien mungkin berasa malu tentang masalahnya? Bagi saya, sebagai klien memang perlu bagi tahu semua masalah yang dia ada supaya boleh menyenangkan urusan kaunselor untuk tolong selesaikan masalah dia. Macam itulah. Okay, Diana menjawab tak? Okey, menjawab. Terima kasih. Okay, sebab tu kadang-kadang ada kes juga macam alamak, kaunselor tak bantu aku lah. Tapi dia bercakap begitu, tapi pada masa yang sama dia tak ceritakan ikhlas pun pada kaunselor apa yang berlaku. Mungkin daripada awal tu dia dah ada sifat ketidakpercayaan. Masa repo tu dia rasa macam malas lah. Dia dah ada limitation. Dia dah tendensi untuk tipu ke apa semua. Jadi tahap kaunselor tu nak bantu dia tak capai lah 100%. Kita bantu melalui apa yang dia terangkan. Sebab kaunselor bukannya bercakap sebaya juga. Kalau awak tak cerita all out, macam mana kawan awak nak tahu masalah awak semua? Contoh, kalau awak dah jumpa rakan, nak minta rakan menolong bantu, tapi awak cerita sikit. Jadi kawan tu bantu sikit lah. And then you cakap, alamak, tim aku tak tolong aku sangat lah. Tapi sebenarnya kita tak ceritakan. Konsep mudah juga. Sama juga dalam keluarga. Contoh kita ada masalah dengan ibu bapa ke adik-beradik, tapi kita tak cakap. Kalau kita tak cakap, solve the problem tak Diana? Diana? Contoh, Apa benda? kalau awak dalam adik-beradik ke, dalam ahli keluarga ke, contohlah ada something miscommunication ke apa semua, lepas tu tak cakap. Dapat solve the problem tak? Tak. Contohnya, maksudnya begitu juga untuk soalan awak tu. Kalau dia tak luar, macam mana kaunselor nak tahu? Konsep yang mudah. Sebab bonda pernah kadang-kadang student datang tak nak cerita. Dia lagi biasanya ke student-student yang dirujuk oleh pensyarah ni. Dia bonda cakap satu je dengan dia. Saya depan awak ni nak menolong bantu awak. Tapi kalau diri awak sendiri tak nak bantu diri awak sendiri, macam mana saya nak tolong? Dia terus nangis, baru dia nangis. Biasanya kalian akan nangis lah. Bunda sebenarnya baru dia cerita A to Z. Maksudnya mungkin pada pensyarah tu dia punya masalah macam sekecil-kecil kuman je. Tapi rupanya masalah dia terlalu besar dah. Jadi sebab tu dia tak nak cakap. Tapi konsepnya adalah saya nak menolong bantu awak. Sebab tu kalau dalam you all, dalam sistem ada sistem counselling to you. Baca info concern tu bila you tick. Yang lepas you dah buat sesi counselling bersama pelajar praktikal, intern pun dia kaunselor pelatih. Jadi you nampak you dah isi, kena baca. Dia ada etika kerahsiaan. Alright? Okay. Thank you Nurdiana. Seterusnya, Bunda rasa Atika dengan Aisyah lain tak okey Phone saya lag. Okay. Terus? Yang seterusnya daripada Nasuhan Najihah. Sebagai kaunselor, macam mana nak kenal body language klien? So, biasanya kalau klien tu selesa dengan kita boleh nampak. Kita sebagai kaunselor boleh nampak klien tu punya cara duduk. Tu body language dia, cara duduk dia. Kalau dia sifat yang terbuka atau mesra, dia akan duduk condong sikit, dia tak tegakkan badan dia. So macam selesa nak borak masalah dia semua dengan kita. So daripada situ, kaunselor memang penting nak tahu body language klien supaya senang urusan kaunseling tu. Faham tak? Faham? Terima kasih. Sama. Soalan seterusnya daripada Aina Amira. Sebagai rakan kaunselor, apakah implikasi sekiranya tidak menggunakan kemahiran parafrasa? Kemahiran parafrasa ni kan macam ulang balik apa yang klien cakap kan. Macam contohnya macam dia cakap dia tak nak pergi sekolah tu, lepas tu kaunselor tu cakap awak tak nak pergi sekolah, macam tu. Dia ulang balik apa yang klien tu cakap. So pentinglah kalau kaunselor tak gunakan kemahiran parafrasa tu, boleh jadinya macam salah faham ke, macam actually klien tu cakap benda lain tapi sebenarnya maksud dia lain, kaunselor faham lain. So pentinglah untuk kaunselor tu ulang balik ayat klien tu supaya tak berlaku salah faham.
Boleh Aina Amira. Baik. Okay, good. Terus? Seterusnya daripada Syamirul Rohaizam. Apakah pendekatan yang paling efektif untuk mendekati klien? Pendekatan yang paling efektif, kita kena gunakan kemahiran membina hubungan pula. Kita kena pandai untuk gunakan kata-kata yang lembut. Lepas tu pandai nak susun ayat supaya klien pun tak rasa malu atau rasa takut nak share story dia dekat kaunselor. So pentingnya lah untuk menguasai kemahiran membina hubungan tadi. Membina hubungan tu juga kita panggil repo. Boleh Syamirul. Boleh faham. Contohlah kalau Syamirul datang kan, tiba-tiba boleh juga, kau ni kenapa busuk sangat ni? Dah. Kat situ dah ada repo yang tak bagus kan? You mesti cakap, oh malah tu nak cerita. Nampak? Maksudnya konsep macam tu lah. Tu yang tadi Atika cakap yang baik-baik. Alright? Terus? Seterusnya daripada Nur Atirah, apa yang diperlukan sekiranya klien tidak menerima pendapat daripada kaunselor? So bagi saya, pada pendapat saya lah kan, kalau klien tu dia tak terima pendapat kaunselor tu, maksudnya kaunselor tu ada lagi kurang. Mungkin kaunselor tu kena lebih menyelam masalah ataupun peribadi lah klien dia tu supaya lagi senang klien tu nak bersetuju dengan pendapat kaunselor tu semua, tak ada perbalahan antara mereka. Okay, yang ni boleh respon. Okay, ini boleh respon. Untuk soalan Nur Atirah, apa yang diperlukan sekiranya klien tidak menerima pendapat di kaunselor? Sesi kaunseling bukan sesi memberi pendapat. Kaunselor tidak memberi pendapat kepada klien. Aisyah jawab pun salah. Kaunselor tidak memberi pendapat kepada klien. Yang memberi pendapat tu mungkin pakar motivasi, ustazah. Kaunselor tu berperanan sebagai pakar motivasi, bagi pendapat melalui hadis. Tapi dalam sesi kaunseling adalah kita sama-sama meneroka sampai klien tu celik akal. Celik akal tu bermaksud insight. Klien tu yang terfikir sendiri. Nur Atirah yang akan terfikir sendiri cara tu. Okey Nur Atirah, awak merasakan diri awak tidak berguna. Tolong terangkan apakah ciri-ciri awak yang tidak berguna. Kita terang semua. Okey, daripada ciri-ciri yang tidak berguna ni, cuba awak klasifikasikan antara ciri yang positif dan ciri yang negatif pada diri awak. Dia akan tulis, okey, positifnya dia sihat, tubuh badan cantik apa semua. Yang tak bagusnya tak ada kawan baik macam tu. Jadi kita tanya dia balik. Keputusannya adalah, pada ciri-ciri yang awak telah listkan ni, betul ke awak rasa awak tak berguna? Kita tanya kalian balik. Tu yang celik akal. Nanti dia akan celik. Ada kelebihan tu tadi saya. Okay. Pada peringkat awal sesi, dia cakap saya tak ada apa-apa. Kosong. Tak berguna. Tapi lepas tu ke kaunselor, itu bukan pendapat kita bagi klien untuk berfikir. Dalam sesi kaunseling, kena ingat. Masa yang talk hari tu pun boleh dah cakap dah. Sesi kaunseling bersama kaunselor adalah untuk orang-orang yang dalam keadaan yang normal. Orang yang boleh membuat keputusan dengan baik. Contohnya dapat klien yang tak boleh buat keputusan. Tak tahu. Maksudnya ada simptom-simptom mental illness dalam diri dia. Jadi sebab tu kadang-kadang dia kena refer kepada psikologi klinikal. Dia tak boleh berfikir. Tapi macam you all semua depan bonda, insyaAllah boleh berfikir dengan baik. Sebab tu kita suruh you buat keputusan sendiri. Apa keputusan yang terbaik untuk you buat? Tapi sebagai pembimbing rakan sebaya pula, berbeza pula. Bila pembimbing rakan sebaya tu pula, baru untuk jawapan yang Aisyah Atirah tadi. Maksudnya bagi pendapat dia tak suka, mungkin tu pendapat diri dia. Sebab pendapat ni, contohlah klien datang. Okay. Datang pada bonda, dia akan tanya. Contohnya Nur Atirah datang. Bonda, apa pendapat bonda kalau sini? Saya akan jawab macam ni je. Kalau saya bagi pendapat saya, itu bermaksud untuk diri saya. Dan awak tak boleh terimanya. Pendapat adalah perlu daripada diri awak. Sebab hanya diri awak yang tahu tentang apa yang you perlu lakukan. Nanti klien tu berfikir balik. Kecuali dia nak minta tips. Lain Pendapat, tips tu lain. Boleh Aisyah?
Okey, Atira boleh? Nur Atira menjawab tak? Sesi kaunseling kita tak memberi pendapat. Yang ada tu tips belajar yang cemerlang, tips not pendapat. Alright, kita nak klien tu yang selit akal. Awak sendiri yang terfikir sendiri nak buat. Okey, contohnya tak adalah kalau awak datang, contohnya Asya Atira datang, saya ada 2 orang boyfriend bunda, saya nak pilih mana satu nak pilih Adam Ramili ke Syamirul. Lepas tu boleh cakap, contohnya rambut siapa cantik, muka tinggi mana yang suka. Okey, kalau bunda pilih yang Adam lah sebab tadi dia baca doa. Tak boleh sebab tu pendapat bunda. Betul tak Asya? Awak suka tak kalau macam tu? Tak suka kan? Awak nak buat tulisan sendiri kan? Tu konsepnya. Sesi kaunseling, klien yang memberi pendapat bukan kaunselor. Alright? Betul kan kat situ? Okay, terus soalan Soalan Syahira. Syahira, bagaimanakah kaunselor menghadapi klien yang introvert? Bagi saya ni macam introvert jugalah. So bila kaunselor tu, saya rasa dia kena buatkan klien tu selesa dengan dia. Selesa untuk buka cerita, selesa untuk ceritakan masalah tu semua. Sampai dia rasa macam dah tak malu lah nak buka semua cerita. Faham tak Syahira? Faham. Thank you. Soalan seterusnya daripada Rafi. Elina Balkish. Elina boleh jawab. Apakah yang boleh diaplikasikan dari kemahiran parafrasa? Explain balik parafrasa Tatika. Aisyah bantu Aisyah, line dia problem. Aisyah kena bantu, line Atika problem. Ni betul-betul start di skala 6 ni. Aisyah pun ni ke? Line mereka berdua tak bagus lah hari ni. Hello? Aisyah, Atika je line problem. Okay. Kat gambar. Awak punya line pun tak okey Sikit dia kadang-kadang. Jangan pakai handphone bila present. Pakai laptop bila present. Okay, soalan seterusnya daripada Nur Elina Balkish. Apakah yang boleh diaplikasikan daripada kemahiran parafrasa? Sangkut benda. Apa maksud? Apa maksud diaplikasikan? Awak terangkan dulu masuk parafrasa. Dia tak faham parafrasa. Okay, parafrasa ni macam contoh kan. Klien tu dia bagi tahu, dia nyatakan masalah dia kat kaunselor, and then kaunselor tu dia ulang balik apa masalah klien tu untuk sebab kaunselor nak elakkan salah faham daripada masalah tu, macam tu. So apa maksud yang diaplikasikan? Maksudnya parafrasa tu seperti yang tadilah Atika pun dah explain, Aisyah pun dah explain yang sama. Parafrasa tu maksudnya kita menyatakan semula mesej asas kepada klien. Contohnya, tapi mesej yang kita tetap kekalkan. Contohnya, okey, tadi anda telah menyatakan daripada sesi awal, anda telah menyatakan anda mempunyai seorang ibu yang bekerja sebagai suri rumah dan awak mempunyai seorang ayah yang bekerja sebagai pemandu lori. Pada masa yang sama, ayah awak juga telah mempunyai isteri yang kedua dan awak mempunyai ibu tiri. Lepas tu kita terangkan balik. Jadi maksudnya sekarang ni adakah awak tinggal macam awak terangkan tadi, awak merasa tertekan kerana awak tinggal bersama ibu tiri, betul? Macam tu. Kita tanya dia balik. Parafrasa ni kena diulang balik. Lepas tu ataupun kita boleh juga parafrasa kita tanya uji sama betul. Tadi awak jelaskan pada saya awak mempunyai 5 orang adik-beradik.
termasuk adik tiri. Macam tu. Kita jelaskan balik. Sebab kita nak nanti, tak. Saya adik-beradik 5. Adik-beradik tiri ada 3. So 8 lah. Adik-beradik ada 5, 8. Macam tu. Jadi kaunselor pun tak wujudlah salah faham. Elina, biasanya para pasal kita guna pakai kalau kaunselor tak jelas apa yang klien sampaikan. Kita tanya dia balik. Boleh Elina Balkish? Elina? Teruslah Aisyah, Kak Zafri Hakim. Elina Balkish mana dah? Seterusnya Zafri Hakim, apakah akan jadi sekiranya kaunselor tiada asas kaunseling? Okey, so bila kaunselor tu tak ada asas kaunseling, dia tak aplikasikan segala kemahiran yang patut ada dalam kaunseling tu, so dia akan mempengaruhi seluruh proses kaunseling tu. Contohnya dia menyukarkan klien menyelesaikan masalah akibat daripada kehilangan keyakinan kepada kaunselor tu. Kehilangan keyakinan, kepercayaan. So dia dah tak percaya lah sebab kaunselor sendiri tak ada asas kaunseling, macam mana dia nak tolong klien tu. Contohnya Zafri dah tanya pun benda, dah cerita-cerita ni. Dah bercerita 1 jam 30 minit. Lepas tu tiba-tiba pun dia cakap, tadi awak cakap apa? Ataupun saya cakap, apa nama awak? Nampak? Maksudnya kaunselor tak menggunakan kemerahan hasad, itu kemahiran mendengar dengan baik. Boleh ulang balik tak apa awak cakap tadi? Okay, tak boleh macam tu. Tolong ulang balik. Kita tak cakap tolong ulang balik. Sebab tu kaunselor tak cakap Zafri tolong ulang balik apa awak cakap. Tak. Kita akan guna parafrasa. Zafri, tadi awak ada cakap dengan saya, awak terangkan pada saya apa-apa. Betul ke? Macam tu. Maksudnya kaunselor mendengar. Okey, apa nama awak tadi? Tak boleh, tak ada. Dalam sisi kaunselor tak ada macam tu. Begitu juga, okey, bonda terangkan untuk rakan sebaya juga. Contohnya you all ada rakan sebaya. You all suka tak? Kalau Aisyah suka tak kalau rakan sebaya? Awak dah ceritalah macam-macam kat Zafri, aku ini. Lepas tu Zafri cakap, apa kau cakap tadi Aisyah? Awak dah cerita setengah jam dengan dia. Lepas tu dia akan tanya, sorry aku ni, kau ulang balik apa cakap? Aisyah nak cerita balik ke tak? Tak nak dah malas dah. So konsep dia macam tu dah, mudah. So automatically repo yang tak bagus tu, automatic klien dah terus ketidakpercayaan lah. Terus bujuk ketidakpercayaan. Tak nak klien tak nak cerita lah, tak ada apa-apa pun nanti. Okay, sama je kita letak diri kita. Kita dah cerita-cerita orang tak dengar Zafri. Terus, ni yang menang Yus Radini yang menang Yus. Awak dapat apa itu? Dapat, saya tak tahu. Sekejap. Awak dah mesej dah Cik Kai tu? Dah. Mesej dia hadiah daripada dia. Ya? Sebab hadiah tu daripada dia, daripada regency. Saya dah WhatsApp dia dah itu. Tak nak hadiah tu bagi lah kawan-kawan. Bukan Dia cakap dia. Saya baru tahu. Tapi tak dapat bagi orang lain. Saya baru tahu hadiah tu rupanya macam orang ramai nak. Teramat mahal tau benda tu. Saya baru tahu benda tu mahal sebenarnya sebab saya tak main game. Lepas tu kat kawan saya menang benda ni, dia cakap, benda ni mahal kot. Saya macam ni apa benda sebenarnya? Dia cakap, yang ni gaming punya apa benda macam tu lah. Jelas, boleh cakap kalau tak nak tu ya kawan-kawan nak tu. Tak apa, adik saya ada. Okey Aisyah, soalan Yus Radini. Aisyah dengan Atika lain keluar masuk lah. Saya. Okey. Saya. Soalan Yusradini. Bagaimanakah kalau klien salah anggap parafrasa kita? Contohnya, bila kita parafrasa ayat dia bertanggapan yang kita tak faham masalah dia. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Sebab tu kita kena mahir dalam parafrasa. So insyaAllah tak ada salah. Sebab memang tak boleh salah pun kalau tak mahir dalam parafrasa, macam mana nak jadi kaunselor kan? Jadi kita kena betulkan lah apa yang kan klien yang salah faham. So kita kena betulkan diri kita untuk jadi kaunselor yang betul. Betul. Ataupun intro dia tu, dia sebelum kita masuk dekat ayat parafrasa tu, kita bagi contoh, okey, maaf Yusradini, boleh tak awak terangkan semula, jadi apa yang saya faham, begitu. Apa yang saya faham, Yus menyatakan Yus tak suka nak main game.
Tetapi awak suka menerima barang-barang game. Macam tu. Sebab awak ada adik yang boleh awak kongsikan barang-barang berkenaan. Betul ke? Kita macam tu. Maksudnya kita tanya dulu macam minta izin. Dia macam polite macam tu. Jadi bila dah bujuk macam tu takkan ada salah faham. Yang bujuk salah faham contohnya macam kenapa awak suka main game? Memang suka buang masa ke apa? Kan dah jadi salah faham. Okay. Boleh Yusradi ni? Boleh. Terima kasih. Alright, seterusnya Umaru Sidki. Mana Umaru ni? Umaru, awak belum datang tempoh lagi Umarul? Dah tak ada. Umarul? Umarul ada tak? Ini soal dia hilang ke apa? Ya, Wanda. Awak dah balik kampus ke belum? Saya ada, Wanda, ada. Bila nak datang? Belum. Saya Sabtu ni lah. Okey, nanti minggu depan lepas datang ambil awak punya sijil. Awak punya sijil, Alright. awak punya cendera hati daripada Shah Alam tu. Yang hari tu awak pergi UMAT. Okey. Okey, Aisyah, terus soalan Umarul. Seterusnya soalan daripada Umaru Sidki. Bagaimanakah sekiranya klien tidak bersetuju dengan pendapat kaunselor dan memilih untuk terus memberontak? Kalau kita berhadapan dengan klien yang tak setuju dengan pendapat lepas tu cepat-cepat nak memberontak, kaunselor tu kena pandai kawal keadaan dengan cara berlembut, gunakan ayat yang betul, ayat yang tak menimbulkan salah faham. Sebab tu pentingnya kemahiran membina hubungan tu, sebab kemahiran membina hubungan tu kan kita kena cakap dengan nada yang lembut dan nada yang mengambil berat. Jadi kaunselor tu sendiri kena pandai kawal keadaan bila berdepan dengan klien yang macam tu. Biasanya kes-kes klien macam ni dia adalah hadir dirujuk. Dirujuk oleh pensyarah, dirujuk oleh ibu bapa, dia tak willing tu pun. Berbanding dengan klien-klien ataupun bonda suruh, okay, you all semua tolong hadir sesi kaunseling. Awak dah rasa benda tu terpaksa. Bila terpaksa, automatically memberontak tak? In the first place pun dah rasa tak suka. Jadi sesi kaunseling tu dia letak gap lah. Dia letak gap macam aku memang malas ni yang gini-gini. Dah terus tak nak. Okay, jadi pendapat. Sebab tu tadi Umar Sidki boleh cakap kaunselor tak memberi pendapat. Okay, contohnya klien tu memang dirujuk meniru dalam exam. Dia meniru dalam exam dan dia mengharapkan simpati dan empati daripada kaunselor supaya dia tidak dikenakan tindakan tertentu. Tak boleh, sebab dia melanggar dasar dan undang-undang. Bila melanggar dasar dan undang-undang, kita ada etika dia lain pula. Jadi automatically dia rasa semua orang tak nak dengar dia. Dia meniru sebab dia nak skor. Dia sentiasa nak mengukuhkan pendirian dia betul, pendirian orang yang salah. Tapi sepatutnya dalam sesi kaunseling kita teroka. Kenapa? Why you buat? Sebab tu kena teroka. Sesi kaunseling kena teroka. Dia tak boleh terus jump to the conclusion. Okay, contohnya bonda cakap, Atika Azam, kenapa line awak ini tak okey? Awak bukan duduk college ke? Awak duduk college tak ni? Maxis buat hal. Lepas tu mungkin dia akan explain. Bonda, saya tak pakai wifi college ni. Wifi college walaupun poster macam-macam dah hantar konon-konon ada line, bilik saya tak ada line. So wifi Maxis saya yang masalah. Tu member belakang tu pinjam lah wifi dia tu. Ni saya dah guna dah. Guna dia punya. Dia kadang ada line, kadang Selcom masalah, U-Mobile masalah, Maxis masalah. Dia memang macam tu biasanya. Okay? Umaru okay? Okey, Wanda. Alright. Nur Elisha? Seterusnya daripada Nur Alisha, bagaimanakah cara untuk meyakinkan klien supaya berkongsi cerita dengan kaunselor? So dekat Ni ulang sini balik, repo balik. Ni repo, membina hubungan balik jawapan ni. dekat sini kemahiran membina hubungan tu yang penting untuk kaunselor tu ada. Supaya klien boleh berkongsi masalah tanpa ragu-ragu. So ada kepercayaan kat situ. Okay. Sebab tu contohnya kadang-kadang kalau you sebagai pembimbing rakan sebaya pun, kalau you jumpa kawan-kawan kan, kawan-kawan tengah nangis ke apa, lepas tu tiba-tiba datang bilik Aisyah. Aisyah kita tanya dia, bilik aku, macam mana kau selesa tak kat bilik aku ni? Panas tak bilik aku? Dia kena repo macam tu terus. Panas tak bilik aku? Kau rasa panas? Kau nak air tak? Contoh. Tu kalau pembimbing rakan sebaya kita boleh buat.
Jadi bila awak macam dah nampak repo awak dengan dia baik, automatically kawan tadi tu nak cerita masalah sikit je. Dia gaduh dengan housemate je, tapi rupanya ada lagi masalah lain. Barang dia kena curi tu dia rasa nak cerita dengan awak semua perkara. Sebab repo tadi tu yang sebab dah bagi air tadi. Kan Aisyah? Simple je sebenarnya. Contohnya boleh, awak duduk dulu Aisyah. Relax. Kau duduk dulu, nak kau nak minum air tak? Kau nak air sejuk ke, suam ke? Kita dah repo. Automatically hati kita jadi tenang kan dengan orang yang macam caringnya dia ni. Macam tu. Alright. Tapi sesi kaunseling tak adalah kalau menyelesaikan masalah, dia berbincang. Menyelesaikan masalah atau perbincangan. Sebab tu tak adalah tiba-tiba awak cakap, bonda saya ni tak ada duit ni. Saya dah punya Along ni hutang RM10,000. Sehingga bonda ni nak settlekan masalah Along. Bonda hanya bantu dia macam nak buang zakat. Lepas tu ambil tindakan undang-undang. Apa yang kena perlu. Kalau bonda bagi duit tu sedekah. Tapi tak adalah bonda menyelesaikan hutang piutang dia. Dia contoh macam tu. Kena faham konsep empati dengan simpati. Counselling is empathy. Alright. Okay, Rashidah Nurdiana. Aisyah? Nah. Aisyah? Atika. Soalan daripada Rashidah Nurdiana. Bagaimanakah kita sebagai kaunselor nak hadapi klien yang secara tiba-tiba menangis atau tekanan emosi melampau semasa sesi kaunseling? Yang macam ni boleh guna kemahiran membina hubungan tu dengan kemahiran konfrontasi tu. Kaunselor tu tak salah. Salah tu. Tadi anda nampak tak ada teknik apa? Teknik senyap. Slide awak ada. Cuba tengok balik. Ada kat konfrontasi. Jangan konfront. Awak tengah nangis. Awak nak konfront buat apa? Awak tengah nangis. Konfront nak buat apa? Artikel tu cuma bonda pun konfront. Lagi awak kata bonda ni betul tak betul ni. Aku tengah sedih ni. Dia konfront pula. Tak boleh lah nangis. Kalau Rashidah, mudah je. Klien kalau datang nangis, bonda guna teknik senyap. Memang bonda bagi dia tisu. Bonda akan hulur kotak tisu dan bagi dia nangis sepuas-puasnya. Okey, baik. Faham. Bagi dia nangis dulu. Bukanlah bagi nangis, okey dah sihat, jom kita keluar, tak. Bagi dia nangis, dia keluar semua. Tapi bonda eye contact, bonda still dengan dia. Okay, eye contact. Tapi eye contact tak adalah buat muka garang pun semua. Buat muka memang simpati. Sebab tu kalau counselling kita empati, kita tak boleh simpati. Simpati bermaksud bonda akan nangis sekali dengan dia. Tak boleh. Counselling must be professional, kita empati. Klien nangis, kita jangan nangis. Walaupun dalam hati kita, ya Allah, kuatnya anak ni. Kuatnya Allah, kuatnya dia, ya Allah. Aku tak pernah dapat udugaan yang berat macam dia. Tapi bagi dia nangis. And then kita puji dia. Then kan bonda kata kena eye contact kan. Masa eye contact tu kita nak buat muka macam mana bonda nak senyum ke atau just tak ada reaction, just eye contact je ke macam mana? Awak kalau nampak orang meninggal dunia, muka awak macam mana? Straight face. Tak ada reaction. Kalau awak melawat jenazah, muka awak macam mana? Tak ada reaction, just Macam tu lah. Ataupun kalau dalam sesi counselling, kita mungkin during pandemik ni tak boleh nak pegang tangan lah. Biasanya bonda akan pegang tangan dia, holding hands. Sebab tu sesi counselling kita punya duduk adalah duduk dalam bentuk L. Kita tidak bertembung lutut ke lutut. Kita L konsep. Nampak tak dia ada silang macam ni? So eye contact akan nampak, dia akan silang. Mata bonda dengan mata dia mesti eye contact. Kan? Eye contact tu bermaksud body language. Kita nak nampak dia, kita tahu kita empati dengan dia. Pegang, bagi tisu tu salah satu cara pun teknik kita yang kita bagi dia. Bagi dia nangis lagi. Lepas dia nangis, macam Rashidah, saya rasa awak sangat kuat. Kalau saya di tempat awak, belum tentu saya kuat seperti awak. Lagi dia nangis lagi. Bersungguh lagi dia nangis. Okey, biasa bonda cakap, pening tak kepala lepas nangis? Sebab, kenapa bonda akan tanya? Sebab bonda nak tanya tentang pemikiran. Dia boleh fikir lagi tak lepas nangis? Sebab lepas nangis biasa orang penat. Penat tak Rashidah kalau dah nangis? Awak menangis. Kenapa penat? Sebab emosi bergerak, air mata keluar, kognitif bergerak, tingkah laku bergerak. 3 sekali jalan bergerak dalam waktu yang sama kita rushing. Kita pump kita punya pemikiran. Jadi penat. Sebab tu biasa orang lepas nangis dia tidur nyenyak. Sebab tu bagus orang ni kalau solat menangis-nangis Allah SWT tidur nyenyak. Esok pagi bangun awal insyaAllah. Tapi tak apalah, zaman sekarang menangis nak cerita Korea kan. Opa. Okay, Rashidah okay?
Okay. Terima Alright. kasih Bonda. Okay. Atika dan Aisyah? Soalan seterusnya Bonda. Siti Nur Ain sayang. Siti Nur Ain, apakah terjadi jika kemahiran-kemahiran tersebut tidak diamalkan? Kalau kaunselor tak mahir dalam kemahiran asas Ni soalan berulang juga kan? Ulang balik jawapan. Kaunselor memang kena mahir dalam kemahiran asas kaunseling ni sebab ini memang kemahiran asas yang perlu kaunselor ada sebab dia nak berurusan dengan orang, dengan klien. So dia memang kena belajar lah kemahiran-kemahiran yang ada ni. Tak boleh, dia tools. Macam boleh cakap, kemahiran asas tu tools counselor. Macam awak engineering nak pergi menukang, nak pergi engineering dengan tak ada calculator semua, boleh? Tak boleh. Contohnya nak pergi jawab exam tak ada pen, boleh? Tak boleh lah, the tools. The tools tu maksudnya benda yang memang kena ada. Dia tak boleh cakap tak ada. Mungkin tak ada tu dia tak perasan sebenarnya. Okay, contohnya kalau awak civil ke chemical? Atika? Civil. Okay, contohnya civil kan nak ukur jalan kan contoh. Apa nama ayat yang ukur jalan tu? Nama ayat nama tools tu, Allahu Akbar. Oh, total station ni. Bayangkan tools tu tak ada. Tiba-tiba awak diri tegak je. Okay, dapat data boleh? Tak kan? Tu tools. Dia mesti kena ada tools Kemahiran asas tu tools. Alright. Terus anak Umairah. Nak mencairkan suasana. Seterusnya, Hanan Umairah, bagaimanakah nak mencairkan suasana antara kaunselor dengan klien? Nak cair macam mana tu Hanan? Hanan nak cair macam mana Hanan? Yelah, maksudnya kan masa mula-mula kita jumpa kaunselor kan macam kita jumpa orang baru kan. Macam tegang, rasa dia macam awkward. Tapi nak tak nak kita orang yang datang kat kaunselor dengan rela hati ni dia mesti ada trust dengan kaunselor dan dia perlukan macam Bonda cakap jalan fikir lah. Dia memulakan orang yang boleh bagi dia jalan untuk berfikir. Jadinya tak semua orang yang senang bergaul. Maksud saya macam mana nak biar hubungan tu rasa macam smooth je lepas tu. Okay. Jawapannya contoh macam kalau kita dapat klien yang introvert kan. Kita kena sebagai kaunselor kita kena mulakan langkah. Kita lah yang start dulu. Tegur dia, cakap dengan dia. Kita yang kena berborak dulu dengan dia. Lepas tu kalau dia dah borak balik dengan kita jangan potong apa dia cakap. Biarkan dia cakap sebab kalau orang introvert ni kan nak cakap kan susah kan. So kita kena biarkan dia cakap dan kita jangan potong dia cakap. Simple lah. Macam tu. Okay. Bonda bagi satu tips lah. Contohnya kalau nak cair kan, awak tengah cerita. Contohnya Hana cerita, saya ni memang hidup susah sangat sebenarnya. Saya susah sangat, saya bekerja part time, even saya belajar kat sini pun saya buat homework kawan-kawan. Sebab saya nak dapat duit benda. Saya nak dapat duit sebab saya tak cukup duit. And then macam mana nak melt the suasana tu? Melt the suasana tu senang je. Bonda holding dia punya tangan. Ambil tangan dia pegang. Sebab dia biasa klien dia akan bila macam tu dia tengah gigil. Kalau orang introvert kata takut dia gigil. Tangan ni kita boleh nampak shaking. Dia pegang fan tu shaking. Ambil tangan dia pegang. Tapi itulah SOP tak boleh pegang pula kan. Tapi Bonda tetap touch belakang lah. Touch kat baju ke, touch kat bahu ke macam tu. And then Bonda minta permission juga. Awak jenis boleh touch ke tak? Kan dia takut touch sikit gangguan seksual lah bagi dia. Bagi kita macam normal, bagi dia tak normal. Sebabnya kadang-kadang ada klien dia tak pernah dapat touch. Mak dia tak pernah peluk dia, ayah dia tak pernah peluk dia, tak pernah salam cium, peluk pipi. Kalau kita salam piuk tangan, pipi geser semua kan. Peluk-peluk, dia tak ada, dia tak pernah merasa perasaan dipeluk. Ada klien yang begitu juga. Contohnya habis sesi Bonda hug dia, take care for you, jaga dia baik-baik. Dia salam Bonda hug dia, dia nangis. Dia nangis lagi. Sebab dia kata saya tak pernah dapat pelukkan. Hangatnya pelukan tu kan. Dia kata hangatnya pelukan seorang ibu. Ibu saya tak pernah dapat peluk. Jadi itu yang boleh meltkan suasana. Tapi dia touch pada repo awal. Kita tanya, macam mana Anan? Sihat hari ni? Dah makan?
Cantiknya baju, cantiknya awak ni. Kena puji-puji macam tu. Okay. Thank you. Tapi kena puji-puji kongruan lah. Tak berpura-pura pun. Ikhlas daripada hati. Okay, terus kepada Akmali. Okay, Akmal Ali, bagaimana untuk memastikan cara yang digunakan oleh kaunselor untuk mendekati klien adalah bersesuaian dengan klien tersebut. So kat sini kemahiran yang perlu ada kemahiran konfrontasi. Kita kena confront lah dengan klien tu apa masalah dia. So bila kita dah kenal pasti masalah dia, kita boleh ada rancang satu penyelesaian masalah untuk dia. So daripada situ kita boleh tahulah itu cara yang sesuai untuk klien tu. Okay, biasanya Akmal, repo yang pertama tu adalah bagaimana untuk memastikan cara digunakan oleh kaunselor untuk mendekati klien. Okay, biasanya klien ada dua konsep. Sama ada dia datang sendiri ataupun dia dirujuk ataupun dia tiba-tiba datang. Kan? Datang sendiri tu kategori walk-in. Terus soalan yang memastikan digunakan kaunselor untuk mendekati, senang je. Kita akan tanya dia, okay Akmali, ada apa perkara yang awak nak kongsikan dengan saya ini? Kan awak yang bercerita, bukan saya yang bercerita. Tak ada benda. Contohnya dia cakap tak ada benda, saja je tengok benda. Okay, Akmali. Contohnya Akmali je tu. Okay Akmali, Baik benda. apa isu yang awak nak kongsikan dengan bonda petang ni? Macam tu. Lepas tu awak terus cakap lah. Akmal lapar benda. Akmal lapar. Contohnya dia cakap, saya ni lapar. Tak makan lagi bonda. Betul bonda cakap, okay duit cukup ke tak? Tak cukup. Okay nak isi permohonan zakat tak? Permohonan zakat boleh isi, bonda ajar dia. Lepas tu belanja lah. Makan kan, kesian dah lapar. Jadi kan, lepas isi tamat lah belanja makan. Tapi bonda bagi tahu dia cara-cara untuk mendapatkan bantuan kewangan untuk membantu kewangan ni untuk dia tidak lapar lagi. Alright? Okay, terus Nurul Afikah. Ramai tak datang ni. Lagi soalan banyak. Nurul Afikah, macam mana nak tenangkan klien yang terlalu ikut perasaan semasa menceritakan masalah mereka? Bagi saya, masa dia tengah bercerita tu jangan tenangkan dulu. Biar dia luahkan semua perasaan dia, marah ke, sedih ke, biar dia luahkan dulu. Bila dah habis dia cerita tu baru kita tenangkan, bagi tisu macam bonda cakap macam tu. Tapi ada bergantung situasi juga. Ada klien dia cakap tak berhenti. Kaunselor kena belajar teknik memberhentikan. Cerita je seronok. Ada orang je seronok bercerita pula. Cerita itu Z. Dia pun tak tahu apa dia nak jumpa kaunselor tapi dia suka bercerita. Saya memang macam ni. Saya nak jumpa kaunselor sebenarnya saya nak bercerita je. Okey lah kalau macam tu. Saya tak ada masalah apa-apa puan. Saya cuma nak bercerita je. Saya seronok bila saya bercerita. Kita pun layan dia bercerita. Tapi tak solve daripada cerita dia tu. Mungkin ada problem. Dia nak melegakan ketenangan dia melalui cerita. Dia cakap banyak tu sebenarnya dia tak tenang. Tapi dia hela bela diri dia melalui cerita. Boleh terluka benda-benda tu. Okay. Terusnya Aisyah Sabudin. Nur Atira. Bagaimanakah cara untuk menghadapi situasi apabila klien tidak ingin menjawab soalan daripada kaunselor? Kat sini kemahiran membina hubungan tu dulu. So, macam tu lah. Kemahiran membina hubungan tu kena dapatkan kepercayaan klien dulu. So, klien tu boleh jawablah soalan kaunselor tu dengan hati terbuka semua. Okay, macam kucing juga bunyi kat belakang tu dah lapar, dia minta makanan. Kena respon lah bagi makan kan, lagi kan. Okay, terus. Cepat, terus lagi. Dah, Aisyah terus. Ayu. Terusnya, soalan daripada Aisyah Shahabuddin kan? Apa lagi kemahiran-kemahiran yang ada selain yang 6 yang dah dibentangkan ni? Contohnya kemahiran memberi dorongan minima. Dorongan minima ni contoh macam respon atau ucapan ringkas daripada kaunselor. Contohnya macam klien dah tengah cakap-cakap, tengah cerita-cerita, lepas tu
kaunselor tu macam cakap, ya teruskan macam tu. Macam dia mendorong lagi klien tu untuk lebih bercerita lagi. So klien pun rasa nak cerita dengan lebih padat. Macam Okey, soalan dorongan minima tu maksudnya dorongan minima macam ni. Kita buat angguk-angguk. That's dorongan minima. Tapi macam mana kita nak bagi klien tu bercakap lagi, kita boleh bagi soalan yang kalau macam soalan Nur Atira tadi lah, kita tak boleh bagi soalan tertutup. Nur Atira dah makan ke belum? Dah. Kan soalan tertutup. Kita bagi soalan terbuka. Nur Atira, tadi pagi tengah hari makan apa? Mbak, dia cerita tak? Pagi makan ni dengan lauk ni, dia terang. Kalau kita dah makan ke belum? Dia cakap dah atau belum. Kalau kita cakap okey tadi makan apa? Awak makan di mana? Kita buka soalan sebagai terbuka. Okey, ada satu konsep lagi kemahiran selain yang kemahiran asas tu, dia tak semestinya teknik kaunseling ni mesti bercakap, tak tau. Kalau klien tu tiba-tiba datang macam senyap, tak tahu. Kita bagi inventory. Macam ujian-ujian yang you jawab dalam kaunseling tu you. Sebab lepas you jawab ujian, you tahu tentang diri you automatically nak explore tak tentang diri you. Nak. Tiba-tiba buat ujian kesihatan mental, tiba-tiba depression tinggi, kemurangan tinggi, kebimbangan tinggi, tekanan tinggi. Jadi nak explore tak? Automatically dia akan bercerita, saya murung sebab FYP dah sampai. FYP dah sampai, saya tak ada idea. Grouping saya sangat teruk. Okey, contoh. And then ataupun ada klien dia tak nak buka inventory, kita suruh dia melukis. Boleh suka je suruh dia melukis. Boleh cakap okey, tolong lukis apa-apa yang awak suka, ataupun boleh cakap tolong lukis rumah ke apa semua. Yang ni adalah teknik art terapi lah. Okey, melalui lukisan ni boleh akan tanya, okey yang awak lukis berdua ni lelaki dan perempuan ni siapa? Kadang-kadang ada pelajar kalau boleh suruh lukis, dia lukis apa tau? Dia lukis tepak sirih, dia lukis jarum suntikan. Nanti boleh tanya, apa bermaksud tepak sirih, jarum suntikan, jarum, lesung yang awak lukis? Dia tak nak cerita. Nanti dia duduk diam, bonda, saya tak suka benda ni, tapi keluarga saya mempunyai ilmu-ilmu hitam. Contoh. Tiba-tiba dia bercerita. Jadi pada benda tu, daripada dia tak nak cerita, dia cerita tak? Sebab dia bercerita hasil pada lukisan. Daripada lukisan boleh katanya, yang awak lukis ni apa? Ataupun kalau pelajar-pelajar yang contohnya dalam kemurungan, dia boleh bagi dia colour. Colour kan banyak colour kan? Merah, hijau, biru. Tapi dia tak nak pakai colour, dia pakai warna hitam dan warna merah. Dan boleh tanya, kenapa awak colour semua warna hitam dan warna merah? Memang awak suka colour ni ke? Tak. Sebab rumah saya pernah terbakar. Saya pernah pengalaman terbakar. So, memori silam saya tu pahit sangat. Sebab tu saya lebih kekalkan warna hitam dan merah. Nampak? Daripada dia tak nak cakap, dia cakap tak? Nur Atira dan Asyafuddin punya soalan. Jadi sebenarnya kaunselor tu tak semestinya apa yang you punya present ni je. Banyak lagi tools-tools yang lain. Cuma yang you belajar ni is basic je. Alright? Dia ada tools-tools yang lain yang kita boleh throw ke klien tak cakap. Kadang-kadang ada pelajar-pelajar macam Zafri yang dah left ke semua, Syamirul ke apa semua. Bunda akan cakap, okey cuba tuliskan karangan tentang diri you. Dia tulislah pakai tulisan tangan. Tolong pakai tulisan tangan, saya bagi pen dan kertas, lukis. Daripada dia lukis tu boleh baca karakter dia. Daripada tulisan, karakter kanan dan kiri, tu semua ada psikologi, grafologi. Maksudnya psikologi dari segi bentuk tulisan. Semua boleh baca karakter. Jadi benda-benda macam tu banyak lagi tutus yang lain yang kaunselor ada. Cuma yang you belajar ni is kemahiran asas. Ni baru 5% je sesi kaunseling tu. Baru 5%. Daripada 100% yang kita present hari ni untuk 5% saja. Alright? Okay, Nurul Uzma. Terusnya, soalan daripada Nurul Uzma Hanzah. Bolehkah klien bertanya soalan tentang privasi kepada kaunselor sebelum sesi kaunseling berjalan untuk memastikan kaunselor tersebut orang yang sesuai untuk mereka mengadakan sesi luahan tu? Contoh soalan Uzma? Contohnya macam dah berapa lama orang tu jadi kaunselor, macam macam lah. Supaya dia dapat tahu orang tu betul-betul kaunselor yang boleh bagi apa dia nak. Bergantung pada soalan. Okay, bergantung pada soalan. Kalau soalan macam Uzma tadi tu boleh lah. Boleh dijawab. Mungkin dia nak informasi, okey saya dah bertugas selama 12 tahun dan saya juga merupakan lembaga kaunselor di Lembaga Kaunselor Malaysia. Jadi saya terikat dengan etika di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Sekiranya ia melibatkan sesi kaunseling melibatkan undang-undang, awak boleh ambil tindakan ke atas saya. Firm. Okay.
Adam Rabili mana Adam Rabili? Adam Rabili dah soal ke tadi? Ramai tak soal ni. Oh kat bawah. Okey. Okey terus. Seterusnya, soalan daripada Siti Aisyah Adnan. Bolehkah jika seseorang kaunselor itu memaksa klien untuk menggunakan cara jalan penyelesaian yang telah disyorkan walaupun cara itu tidak disukai oleh klien, ataupun kaunselor itu perlu memikirkan cara penyelesaian yang lain? Kalau klien tu tak setuju, macam kaunselor tu kan dah bagi jalan penyelesaian macam tu, lepas tu klien tu tak setuju. Jadi macam mana nak buat klien tu terima Macam tu soalannya, bonda. Okay, caranya macam kita kan kaunselor, so maybe kita tahu macam mana cara nak selesaikan masalah tu. Cuma klien yang tak boleh terima, tak boleh. Okey. Lain Atika putus lah. Okey, untuk soalan yang Siti Aisyah Adnan, betul? Macam Bonda cakap tadi, penyelesaian adalah di tangan klien. Contohlah, dia tiba-tiba dia ni adalah lesbian. Dalam sesi counselling dia cakap, Bonda saya memang nak tukar jantina. I want to be man sebab saya dah ada girlfriend. Saya nak tukar jantina saya nak menjalankan plastik surgery saya. Kalau tak berjaya di Thailand, saya nak buat plastik surgery di Korea, apa semua. Tapi apa yang terbatas pada Bonda? Apa Atika? Apa yang terbatas pada Bonda? Contoh awak jumpa kawan nak tukar jantina. Apa yang terbatas pada kita? Dari segi apa? Macam mana Bonda? Apa yang terbatas daripada kita? Contohnya kawan awak nak tukar jantina. Daripada perempuan nak tukar lelaki. Apa yang terbatas kat awak nak sokong dia? Kita tak boleh lah sokong dia kan sebab agama. Terbatas pada Bonda adalah dari segi agama sebab kita agama Islam. Kalau dia agama Kristian ke, mungkin dia akan bertemu dengan kaunselor yang beragama Kristian. Tak ada masalah sebab agama mereka meluluskan contohnya. Tapi kalau macam kita tahu kita agama Islam dan salah benda tu, pun salah. Kalau Bonda pun macam menyokong, okey lah Siti Aisyah Adnan, saya sokong awak lah. Nanti saya carikan contact person, doktor-doktor yang boleh buat plastik surgery berkenaan. Mendapat duduk ke neraka jahanam kan. Jadi benda-benda macam tu kena tengok juga. Sebab tu kadang-kadang ada klien dia tak suka. Depan sesi kaunseling tu dia rasa tak suka sebab dia nak buat benda tu tapi tak boleh buat apalah. Tapi sebagai kaunselor kita tak pendirian, tak boleh. Saya refer awak kepada, kalau buat kes-kes macam tu Bonda refer. Okey, sebelum awak selesaikan masalah sesi kaunseling awak, saya refer awak kepada ustaz atau ustazah boleh? Supaya awak mendalami lagi dengan tentang ilmu agama. Maksudnya limitation Bonda bukan pakar dalam bidang agama, Bonda akan serahkan pada agama. Tapi kalau klien kata, okey, tapi tak apalah saya nak cari ustaz dan ustazah sendiri. Okey, terus. Okey, itu kalau klien awak. Tapi kalau klien dalam memang Bonda akan investigate sampai biaya. Ada juga kes-kes klien yang pelajar sini juga tahu sampai keluar agama ada. Tapi kes tu tak disampaikan kepada Bonda, sangat sayang. Dia memang keluar agama. Ataupun mentukar jantina. Dia tarik diri daripada belajar. Bagi Bonda, you belajar tak habis ke, habis tu tak ada masalah. Tapi kalau you dari emosi, you teruskan benda yang salah tu, kesian kat masa depan you. Contohnya you menduakan agama, macam tu. Okey, Bonda nak soal. Nur Azira ni ada tak? Nur Azira Iriani. Okey, dah ada soalan dia. Belum dibaca. Aisyah Atira yang presentation. Muhammad Danish. Mana Muhammad Danish? Muhammad Danish? Muhammad Syazmi? Ada tak? Nurul Masarah soalan banyak. Okay, boleh tanya lagi 2 orang Muhammad Danish, Muhammad Syazmi. Kosong Bonda, ha. Saya rasa Danish dia pergi yang Perak punya tu. Program apa tak yang untuk kepimpinan tu kalau tak silap lah. Oh, tapi dia tak jumpa Bonda cakap berpasan pun. Dia dah cakap dia nak pergi Perak minggu ni Syazmi? Nanti sampaikan dekat dia bagi Bonda surat tu. Sama Bonda macam surat pelepasan tu lah, dia tak boleh macam ponteng-ponteng Okay, kena maklumkan. Muhammad Syazmi, soalan apa? Baru dia tak kosong.
Bagi. Okay, Asya, Atira dengan ni habiskan soalan kawan-kawan. Lain awak, okey tak tu? Allah berdoa. Azira, apakah yang akan berlaku jika klien tidak menceritakan segala masalahnya kepada kaunselor? Ini pun sama macam soalan kat atas tu. So dia akan macam proses kaunseling ni, dia akan sukarkan proses kaunseling tu lah. Kalau klien tak ceritakan semua masalah kat kaunselor, macam mana kaunselor nak tolong dia? Macam tu. Faham tak Azira? Faham, terima kasih. Okay, Nurul Maisara. Maisara, bagaimanakah seorang kaunselor handle extreme problem yang dihadapi seorang pelajar, sebagai contohnya suicide? Okay, yang ni boleh jawabkan. Dia ada limitation lah. Dia ada limitation. Sesi counselling contohnya dia memang, yang ni ada kita dah ada mental illness. Dia macam ni. Tendensi dia nak bunuh diri tu, dia dah cuba bunuh diri ke belum? Kalau dia cakap je saya nak bunuh diri tapi tak ada apa-apa lagi sesi. Tapi kalau dia kata nak bunuh diri, bila bonda selak tangan dia memang dah bentuk kelar, kaki dia pun dah bentuk kelar. Apa-apa item yang ada kat tangan dia boleh jadikan pisau. Contohnya mata pen pun dia boleh jadikan pisau. Walaupun tak ada pisau di tangan dia tapi mata pen ni cukup untuk membunuh diri dia. Ataupun suicide ni ada dua perkara, sama ada suicide untuk bunuh diri dia ataupun dia nak bunuh orang lain. Okay, dia macam yang kita bincang 19 bulan itu, dia akan ada limitation, sama ada dia akan berkait dengan psikologi klinikal, psikiatris dan undang-undang. Undang-undang kenapa? Contohnya dia cuba nak bunuh diri kat luar ke, kena report dengan polis bantuan kat sini dan kena ada jawab polis. Contohnya tiba-tiba kali naik tangki atas ke, kita tak tahu benda-benda macam tu. Tapi apa yang boleh bonda bantu, biasanya pelajar-pelajar macam ni, kalau dia duduk di dalam college, bonda akan usulkan supaya dia duduk di tingkat yang bawah. Contohnya dia nak terjun, insya-Allah lah kalau terjun aras 1 tu cedera ringan lah. Berbanding dia terjun daripada aras 5. Contoh. And then kita kena jumpakan dengan psikiatris sebab psikiatris akan beri ubat tu sebagai penenang supaya dia tak aktif. Tapi kena ingat benda-benda macam ni sebab suicide ni biasanya dia dah pendam lama. Jarang orang suicide putus cinta 2 hari semua dah tak. Dia mesti berlarutan. Putus cinta hari ni tapi berlarutan selepas 2 minggu tak boleh nak move on lagi. Lepas sebulan tak boleh nak move on lagi. 2 bulan tak boleh nak move on lagi. Tak boleh lupakan kekasih dia yang dah curang. Contoh. Jadi dia akan ada tendensi suicide. Okay? Boleh? Ya, so maksudnya dia skip fasa untuk jumpa kaunselor lah kan? Jumpa kaunselor juga sebab macam bonda cakap dia ada limitation, bonda yang akan bawa dia refer pergi psikiatris. Dan bonda akan pantau dia. Kalau macam pelajar bonda nampak dia extremely, dia punya psikiatris yang result, bonda nampak dos ubat dia sangat tinggi, and then bonda akan simpankan ubat tu. Datang jumpa bonda makan ubat sebab bonda tak nak dia overdose makan ubat. Sebab ubat kalau kat tangan, doktor psikiatri akan bagi ubat kalau ubat tu untuk tahan sebulan ada berapa biji. Contohnya ada 30 biji satu hari satu. Contohlah malam tu dia stres sangat, dia telan 30 biji. Dia boleh apa? Boleh paralyze tak dia? Boleh. Jadi benda-benda macam tu. Sebab tu kalau macam pelajar yang tak melalui ibu dia, boleh tak boleh nak kontrol. Dia pergi sendiri, yang simpan ubat sendiri, beli ubat psikiatri sendiri, tak boleh. Tapi kalau pelajar yang memang yang datang, bonda tahu bonda ada list name. Sebab bukan untuk aibkan pelajar tapi bonda nak pantau dia. Contohnya pelajar kalau bonda terangkan kalau pelajar-pelajar memang melalui bonda. Contohlah Uzma punya kawan-kawan ke apa semua. Tapi lepas tu bonda akan refer, bonda minta izin awak ni ada masalah suicide dan saya kena maklumkan kepada Ketua Pusat Penguraian Awak. Kenapa? Supaya awak tidak ada tekanan di dalam kelas. Okay, ada? Sebab tu pelajar yang memang melalui bonda macam mana baik dia mental teruk macam mana pun dia akan graduate. Sebab nanti pensyarah dia akan tahu kes dia. Bila pensyarah dan penasihat akademik, ketua pusat pengajian, program, penasihat akademik tahu isu dia, automatically kita merendahkan limitasi dari segi grade dia. Sebab dia memang sakit. Macam orang sakit yang pakai tongkat naik tangga turun tangga, takkanlah awak nak beria mendera dia, nak kena present, nak begitu ini. Tak boleh, kita pun ada simpati kat situ. Jadi kalau melalui bonda, insya-Allah lah will be sukses lah. Okay, kalau tak melalui bonda tu, bonda tak boleh nak kontrol lah. Kadang-kadang mungkin you all ada kawan-kawan yang buat suicide, you rasa bonda dan Puan Ina tak ambil tindakan, oh maaf tu tak melalui kami tak tahu apa yang berlaku kecuali pelajar tu memang hadir kepada kami.
Okay, sebab biasanya suicide dia nak beritahu pensyarah tak boleh. Ada pelajar memang suicide. Nanti boleh cakap pelajar ni memang tak boleh buat final year project. Dia memang tak boleh. Tolong dropkan dia. Nanti dia lagi burn out. Burn out nanti dia ada tendensi bunuh diri. So bonda sebagai orang tengah bercakap. Dan bonda juga sebagai orang tengah bercakap untuk parent dia. Contohnya Uzma punya kawan takut kan? Takut nak beritahu ibu bapa. Kalau dia beritahu ibu bapa, jawapan ibu bapa sama macam soalan Syafiq Daniel tadi. Ibu bapa akan bagi stigma. Kau ni kena ngada. Tak solat tak apa semua. Tapi kalau melalui kaunselor, insyaAllah ibu bapa tu akan percaya. Contohlah ibu bapa dia pun sama doktor. Medical doktor. Dia boleh terima ke anak dia mental illness. Kadang-kadang ada setengah ibu bapa tak terima. Ada setengah ibu bapa bonda akan confront. Tu yang confront dia, tenangkan dia puan. Anak puan memang macam ni. Macam mana puan diagnose anak saya? Saya memang dah bawa dia pergi jumpa psikiatris. Ni ada result dia. Siapa izinkan puan bawa anak tuan pergi psikiatris? Anak tuan dah berumur 18 tahun ke atas dan dia berhak untuk buat keputusan untuk diri dia. Simple. Alright? Okay. Seterusnya soalan Muhammad Syazmi. Soalan Muhammad Syazmi. Sebenarnya soalan Muhammad Syazmi, apakah yang terjadi jika klien tidak bersetuju dengan cadangan kaunselor atas sebab tertentu? Katakanlah macam klien tu memang tak setuju, betul-betul tak setuju dengan cadangan kaunselor tu boleh juga fikir cara lain. Macam mungkin ada jalan penyelesaian lain yang boleh dibagi dekat klien tu. Macam tu kot. Betul tak? Ni semua cakap tak setuju dengan kaunselor. Kaunselor, again, semua dia ulang balik. Kaunselor tak bagi cadangan. Sesi kaunseling, bila dalam kelas, awak kena ingat bonda memang kaunselor. Dalam kelas memang bonda beri cadangan. Tapi dalam kelas ni, bonda pakai topi apa? Bonda pakai topi pensyarah sambilan. Lain. Tapi dalam sesi kaunseling, one to one di dalam bilik terapi ke, di dalam bilik bonda ni ke, ataupun kita jimit bersama, that lain. Bonda pakai topi sebagai apa? Kaunselor lain. Ya, bonda faham. Kadang-kadang you all macam, siapa tu kawan awak? Suara dia. Bonda kadang-kadang mungkin you all confused. Alamak, bonda dengan Puan Aina bagi tip ni, kita orang tak suka pun tip dia orang. Ni tip dalam kelas, kena faham. Ini kelas. Sesi kaunseling lain, kelas lain Boleh? Boleh. Kadang-kadang sebab tu bonda kurang sikit kalau offer, tapi bonda jadi jugalah juri ke apa semua kan. Juri online ni bonda okey lah. Kalau juri face to face bonda kurang sikit dah sekarang. Sebab nanti pelajar yang kalah tu, contohnya Atika kalah. Aisyah menang. Nanti Atika dah tak suka bonda dah. Dia terus bonda pilih Aisyah je. Tak pilih aku pun. Dah mengajuk. Bonda memang mengelakkan benda-benda macam tu. Sebab you all tak boleh nak bezakan bondanya position ketika itu. Contohnya kalau bonda sebagai penasihat kelab. To be a coach. Lain kan? Bila sesi counselling, to be a counsellor. Kalau dalam kelas ni, to be a lecturer. Lain. Konsep dia berbeza. Topi yang kita pakai berbeza. Personality kita lain-lain. Kita sesuaikan dengan ikut profesional. Alright? Thank you so much. Syafiq, asal awak tak pergi ikut Danish begitu? Kursus kepimpinan. Bukan awak aktif ke? Uzma semua ni? Sebab dah nak masuk kampus sangat. So macam nak kena pergi UiTM Shah Alam, nak kena tunggu bas itu. So malas lah pun. Sebab rumah pun tak ada siapa waktu tu. Oh. Sebab dia kadang-kadang kalau cuti di kepimpinan ni lah yang nanti dipilih jadi MPP. Macam tu. Wakil-wakil, sekretariat. Sebab you ada pergi kursus. Okay, mana yang bukan. Alright, thank you so much for today. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Aisyah dan Atika. Banyak kan hari ni kena jawab soalan. Daripada untuk semua rakan-rakan sebanyak 28 soalan. Seorang tak ada, Danish. Thank you so much. Selamat pulang. Maaf salah silap untuk yang dah habis 7 minggu kan. Siapa yang 7 minggu dah habis minggu ni, minggu last balik rumah? Balik kampung? Okay Uzma. Okay Uzma, thank you so much Uzma. Uzma banyak bantu bonda untuk program counselling semua. Allahu Akbar. Thank you so much. Saya balik bonda, saya balik. Hanan pun balik. Allah. Thank you so much. Alright. Okay. Uzma nanti kat rumah jangan pula lupakan MTPS Uzma. Cian. Tak ada. Okay. Tak lupa. Tak lupa Okay, thank you so much. Sebab you all kena ingat, you all MT ni kekal kot. Sebab kita tak ada budak adik part 2 tak ada. Tak ada intake untuk part 2 tu. Jadi kekal lama sikit lah MT nya. Tunggu ada new junior nanti.
Alright, thank you so much. Uzman semua jaga diri baik-baik. And then kalau apa-apa kena keep in touch dalam dua sesama rakan. Bunda harap untuk tempoh kita punya pembelajaran setelah beberapa minggu, hari ni kita dah minggu ke berapa minggu ni? Minggu ni dah ke minggu berapa? 7 masuk 8. Okay, ni minggu ke-7. 7 ke 8? 7. 7 benda. Kalau tak masuk cuti, minggu ke-7. Sebab you all memang 7 minggu yang duduk dekat college, so minggu 7 dah banyak ilmu yang ada. Bunda pun dah ajar tips-tips untuk ni, apa semua, kena yakinkan diri, self-talk positif. Bila dah belajar ni sebagai pimpinan rakan supaya you all kena ada self-talk positif. Tengok cermin, bersyukur dengan diri sendiri. Ini memang Allah Ta'ala bagi. Kalau bunda tak bersyukur kan, bunda dah pergi plastik surgery ke apa semua, tak payah benda tu. Sebab kita di dunia ni memang untuk sementara je, perjalanan kita ke akhirat esok yang lama. Jadi kita kena bersyukur kat dunia ni dengan apa sahaja yang beli. Tapi kita still kena berusaha. Bersyukur tu bukan bermaksud kita tak berusaha. Bersyukur dan berusaha untuk menambahbaikkan diri dan seterusnya. Alright. Jadi pelajar-pelajar pun balik rumah kena hormat ibu bapa. Penting sangat. Mana yang ada ibu bapa kena hormat ibu bapa. Mana yang tak ada ibu bapa kena hormat penjaga dan sebagainya. Faham? Jadi tak ada isu tau. Tak ada isu you all tak ni. Boleh? Okay, itu saja. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Thank you, Bonda. Waalaikumsalam.